Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar pula tajuk yang baru di dalam Qawaid Bahasa Arab 1 yang bertajuk dengan Ad-Dhamirul Munfasil. Kalau yang ada kitab, boleh buka buku muka surat 41. Baik, jadi ini adalah bab yang ke-8 di dalam Bahasa Arab 1, tajuknya Ad-Dhamirul Munfasil. Jadi ada dua perkataan di sini, yang pertama Ad-Dhamir dan yang kedua Al-Munfasil. Ad-Dhamir membawa makna kata ganti nama. Yakni dia bukan kata nama, dia ganti kepada kata nama tu. Contohnya kita panggil Muhammad, instead of kita panggil Muhammad, kita panggil kau, ataupun awak, kan? Jadi kita gantikan Muhammad dengan kata ganti nama. Jadi dalam bahasa Arab ini ada dalam bahasa Melayu kata ganti nama ada banyak lah. Tapi dalam bahasa Arab ada 14 kata ganti nama. Baik. Tajuk yang kita nak belajar ni nama dia Ad-Dhamir Al-Munfasil. Al-Munfasil pula maknanya yang terpisah. Baik. Cuba tengok dekat slide ni. Baik. Slide ni Ad-Dhamir terbahagi kepada Al-Munfasil dan juga Al-Muttasil. Baik. Al-Munfasil ni kalau kita nak bagi contoh dalam bahasa Melayu yang terpisah, contohnya saya, kan? Jadi kalau kita kata saya pelajar, jadi kita tak sambungkan pelajar tu dengan saya, yang kita asingkan. Jadi itu maksud terpisah. Tapi ada juga kata ganti nama yang al-muttasil, iaitu bersambung. Maknanya kita sambungkan pelajar, contohnya kita kata saya pelajar tadi, kita sambungkan dia dengan kata ganti nama yang bersambung ni, kita jadikan dia pelajarku. Contohnya dia kata dia guru, kita gantikan gurunya. Itu maksud kata ganti nama yang terpisah dan yang bersambung. Itu bezanya. Jadi dari segi maksud berbeza tak? Yang pertama ni, kalau saya pelajar dengan pelajarku, beza tak maksud dia? Berbeza. Yang ni yang pertama ni kita nak bagi tahu saya pelajar. Tapi kalau kita yang kedua ni pelajarku, maksud dia dekat situ kita nak bagi tahu, kita nak sambung dia, kita nak kaitkan pelajar tu dengan diri kita, pelajarku. Nampak Itu fungsi penggunaan dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil di dalam ayat. Baik, now kita pergi kepada kitab yang ada apa-apa. Okay, tak apa. Kita terus pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kata ganti nama ni mana ni? Kata ganti nama ni sikit. Okey, dalam bahasa Arab ada 14. Jadi yang ni tolong rancang, kita Ustaz susun dengan cara macam ni lah. 14 tu susunan dia macam ni. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi 14 ini kita panggil dhamir munfasil. Baik. Okay, dari segi makna, apa makna huwa? Huwa di sini maksud dia dia. Huma dia berdua, hum mereka. Hiya dia juga maksud dia. Huma dia berdua, hunna mereka. Jadi kalau kita nak terjemah, apa dia? Hiya dia, huwa dia. Cumanya apa beza huwa dengan hiya? Huwa untuk lelaki. Ro ni pula, huma ni ro untuk perempuan. Jadi ro ni semuanya untuk lelaki, ro ni untuk perempuan. Jadi kalau kita nak kata tentang Muhammad, kita nak cerita tentang Muhammad, dia seorang pelajar, kita nak masukkan dia tu adalah lelaki, kita guna huwa. Tapi kalau kita nak masukkan Fatimah ataupun Zainab, dia tak nak pergi kelas, yang kita nak masukkan perempuan itu adalah yang kita nak masukkan dia kat situ adalah perempuan, kita guna hiya. Boleh Baik.
Jadi maksud yang seterusnya adalah anta. Anta, engkau ataupun awak lah. Kita pakai kamu lah. Kamu, anta kamu. Antuma kamu berdua. Antum kamu semua. Anti kamu. Antuma kamu berdua. Antunna kamu semua. Sama. Atas dengan bawah ni maksud dia sama. Bezanya bila kita nak gunakan lelaki, kita gunakan yang atas. Bila kita nak gunakan yang perempuan, kita guna yang bawah. Baik. The last one. Ana, nahnu. Ana, saya. Nahnu, kita. Jadi, lelaki dan perempuan, kedua-duanya guna benda yang sama. Iaitu, ana, nahnu digunakan untuk lelaki dan perempuan. Macam mana nak besarkannya? Okey. Sana lah. Okay. Jadi ada 14 dhamir di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu lagi banyak kata ganti nama ni. Contohnya Melayu lah. Saya sahaja untuk bahasa Melayu. Saya, aku, kawe, cik, banyak lah. Kan? Jadi dalam bahasa Melayu saya sahaja ada mungkin ada 10 kan. Mungkin banyak lah. Tak masuk lagi dengan bahasa yang campur macam Cina, gua kan. Itu lagi banyak. Jadi saya sahaja. Tapi Arab ada satu sahaja untuk kata ganti nama saya. Jadi bahasa Arab ni kalau ikutnya dhamir taklah banyak, ada 14 sahaja. Okay. Cumanya bahasa Arab ni kalau kita nak masukkan dia kan, bahasa Melayu dia lah. Laki ke, perempuan ke, dia lah. Arab ni sangat membezakan jantina. Kalau nak masukkan perempuan, kita kena guna hawa. Kalau nak masukkan lelaki, guna hawa. Nak masukkan perempuan, kita guna hiya. Sama juga dengan engkau, anta untuk lelaki. Kalau kita kata engkau, perempuan, kita nadanya berbeza. Tak boleh macam anta, tak boleh. Anta tu keras sikit untuk lelaki. Kalau perempuan dia jadi bagi bawah sikit. Enti. Enti nak pergi mana? Lembut sikit. Okay. Now, patah balik kepada dhamir. Dhamir al-munfasil. Jadi ada 14 dhamir. Tajuk ni, apa yang paling penting adalah kamu ingat dhamir ni dulu. Ada 14. Okay. Lepas kamu tahu ada 14 jenis dhamir, automatically kamu baru boleh kita gunakan dia di dalam bentuk ayat. Jadi kalau Ustaz bagi contoh, kita buka surat sebelah, surat 42. Surat 42 di bawah ni. Saya tunjuk muka surat ni. Yang 42. Tadi surat 41, 42. Dia bagi kamu ayat. Talibatun. Talibatun maksud dia pelajar perempuan. Kan? Kita tengok contoh lah. Talibun. Talibun ni pelajar lelaki. Dia minta kat sini, letakkan dhamir yang paling sesuai untuk talibun. Talibun maksud dia apa tadi? Pelajar lelaki. Berapa orang? Seorang. Sebab apa? Sebab tak ada bukti dia 2 orang. 2 orang macam mana? Kalau 2 orang dia ada alif, nun. Kalau ramai, kita boleh belajar, tengok boleh tajuk jamak macam mana menunjukkan ramai. Talibun kat sini menunjukkan seorang pelajar. Seorang. Lelaki perempuan? Lelaki. Jadi perhatikan betul-betul bila jumpa perkataan, pastikan dulu dia punya jantina. Yang keduanya pastikan berapa orang. Talibun jantinanya muzakkar, bilangan dia seorang. Daripada situ dia minta kat sini letakkan dhamir yang paling sesuai untuk perkataan talibun. Jadi kalau kita tengok yang ru ni pula, ru ni menunjukkan seorang, ru ni menunjukkan 2 orang, ru ni menunjukkan 3, ru ni menunjukkan 3 orang. 3 dan lebih. Ini 3 dan lebih. Jadi terbalik. 3 dan lebih, tak apalah. 3 dan lebih. Okay. Jadi kita tahu, automatically kita tahu mana nak letak dhamir untuk perkataan
talibun tu tadi. Jadi apa talibun tadi? Lelaki seorang. Jadi seorang confirm pada row ini. Lelaki ambil saja pada huwa ni. Jadi letak huwa, kalau kita ambil jawapan huwa, letakkan pada buku bahasa Arab tadi, huwa talibun, betul tak? Betul? Yang sebab talibun menunjukkan seorang lelaki. Jadi kalau Ustaz ambil perkataan anta, betul tak? Anta pun seorang lelaki kan? Anta talibun, betul. Kalau Ustaz ambil ana talibun, betul tak? Pun betul. Jadi ada 3 jawapan untuk perkataan talibun ni sebab menunjukkan seorang lelaki. Jadi kalau perkataan talibah, talibatun menunjukkan lelaki perempuan, perempuan berapa orang? Seorang. Jadi bila seorang perempuan terus cari talibatun, seorang kat sini lah, tapi perempuan, talibatun. Jawapannya sama ada hiya, anti ataupun ana. Sebab ana ni lelaki boleh, perempuan pun boleh. Boleh faham Jadi kalau Ustaz bagi contoh yang lain. Mana? Okay. Let's see, mana? Let's see. Ustaz bagi contoh perkataan. Letakkan dhamir yang sesuai untuk perkataan ini. Tala. Okey, tak apalah. Tilmizani. Tilmizani. Letakkan dhamir untuk tilmizani. Okay. Tajuk ni, pedulikan makna dia dulu. Yang pertama cari dulu jantina dia. Lelaki perempuan? Ialah lelaki. Sebab biasanya perempuan, asal kalau perempuan, asal dia adalah tilmizatun. Bila nak jadikan 2 orang, kita akan tukar ta ni kepada ta ni dan sambungkan alif nun. Itu perempuan. Ada tilmizatan. Tapi bila tiba-tiba tak ada ta tu, tilmizani, Ustaz tanya yang ni, maknanya lelaki. Berapa orang? 2 orang. Letakkan dhamir yang sesuai untuk perkataan tilmizani. Okay, sila cari. Apa jawapannya? Jawapannya adalah huma boleh, antuma boleh. Pasal ni sama sebenarnya. Jadi letaklah jawapan apa pun, huma ke, antuma ke, nahnu pun boleh. Sebab apa? Nahnu ni start daripada 2 orang, kita dah boleh guna nahnu. Nahnu ni maksud dia tadi apa? Kami. Jadi kalau kita kata dengan kita berdua dengan kawan kita nak pergi kedai, jom kita pergi kedai. Contohnya, nahnu. Hayya nadhhab ila ad-dukkan. Kita dah boleh guna nahnu. Nahnu dekat situ. Baik. Jadi ini jawapan pada pertanyaan. Okey ni. Jadi jawapan yang betul, huma boleh dekat sini. Huma boleh. Lagi apa yang dia boleh? Ni pula tu ni. Bukan K. Tak ingat tak apa dia punya slash. Huma boleh, antuma boleh, nahnu pun boleh. Okay. Kalau huma, dia berdua pelajar lelaki. Kalau antuma, kamu berdua pelajar lelaki. Nahnu, kami pelajar. kami 2 orang pelajar lelaki. Sedap pula, minum dulu. Baik. Apa nak buat tadi? Okey. Settle Jadi itu sahajalah tentang tajuk dhamir al-munfasil. Seolah kamu faham tajuk ni. Baik. Baik, situ dulu kalau ada soalan nanti tanya. Assalamualaikum.